Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan Ya, dimati Allah sekalian. Alhamdulillah. alhamdulillah bertemu Okey. kembali kita di Hmm. Konti MFM adalah Forex MFM. Malaysia Iya. TV TV online. online. Ada Yes. tapai, ada orang tapai. Saja bagi sebut. Alright. Aduh. So tuan-tuan tak apa melengahkan masa kita mulakan majlis dulu dengan penuh keberkatan mulakan dengan Umul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Alright, so sebelum tu terima kasih kepada yang yang menjadi pendengar setia kami, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi minta jasa baik tuan-tuan untuk sampaikan, untuk share kepada kawan-kawan, grup-grup, adik-beradik, saudara mara yang nak, orang kata apa, mungkin sedikit ilmu dalam trading sebagainya. insyaAllah. Boleh kita sharekan insyaAllah. Mana tahu bermanfaat tuan-tuan. Dengan sebab tuan-tuan share, dia orang dapat tambah pendapatan mudah-mudahan InsyaAllah. Gaya dia macam nak pergi ceramah-ceramah dah. Ya, dia lepas Al-Fatihah macam tu cara dia. Alright, so tuan-tuan, pakat-pakat orang kata apa, ajak kawan-kawan dengar Ajak lah. kawan share lah insyaAllah. Share, Hari insyaAllah. ni kita nak kongsi sedikit beberapa update lah dari kita punya penaung iaitu Najmuddin Exchanger. Ya, Najmuddin Exchanger. Jadi pada hari ni kita betul lah kita dapat nombor latest update supaya untuk Battle of the Betul. Trader. Betul, kami akan announce kan yang latest punya. Dan Tuan-tuan juga pakat dengar. ada juga broker yang buat promotion yang bukan broker apa di bawah Najmuddin sendiri Exchanger banyak juga. buat banyak LD pelbagai broker lah. Jadi Ya. ada setengah broker tu dia buat promotion. Dan Banyak juga kita akan buat promosi sikit lah mengenai majalah Forex Malaysia tu. Betul. Website dia cantik, tuan-tuan boleh pergi tengok. Banyak informasi yang terbaik untuk semua orang. Okey. So saya nak informkan yang mana kami di majalah Forex Malaysia akan menerbitkan Ya. ni Battle of Trader Battle of Trader. So sekarang pertandingan ni di bawah Najmuddin Najmuddin Exchanger. Exchanger lah. Dan di sini juga ditaja oleh Trader Forex Malaysia. Tu dia. So Okey. rebut tuan-tuan mana trader otai, Oi, trader kenapa? baru. Kita Sila. adjust. Okey, ni baru nampak. Battle of the Trader. Mana August until October. Mana benda still running lah ni. So yang mana trader otai, trader baru rebut peluang. Pakai rebut. Rebut di bawah Najmuddin Exchanger. lari. Jadi kami di majalah Forex Malaysia Dan supaya ada lari kan. dah lari sikit. Okey, dah. Alright. So nampaklah. Alright, di bawah ulang balik di bawah Najmuddin Exchanger. Okay, so August sampai Oktober rebut trader otai, trader baru. Alright, kami di majalah Forex Malaysia akan menerbitkan penyiaran Tak lagi. belum lagi sebenarnya. Belum lagi. Kita tak Ya kata habis pasal Allah. Battle Trader. Dan Tak sabar nak beritahu orang ni. untuk Battle of Trader ni pertandingan dia Sila. telah berlangsung FOF Alright. Start 9 Ogos 9 Ogos. 9 Ogos. Pertandingan dia menggunakan akaun demo dan juga dengan EA lah. Okey, EA memang boleh no? Tak salah. EA memang guna EA sebab. Cantik. Jadi siapa yang pandai buat EA tu, yang ada strategi pakai EA ni boleh lah masuk Battle of Trader ni. Dan pendaftaran sebenarnya buka lagi sebab. Oh masih buka. Masih buka. Alhamdulillah. Ini memang peluang Tengok. baik. Peluang baik untuk semua trader tu. Betul. Dan jangan lupa untuk Battle Trader ni dia tamat pada 20 Ogos 20 Ogos. Okey, server close pada server time okey. Ni untuk Q1 lah. Dia banyak Q tu Ya. Ada quarter 1, quarter 3 Cantik. banyak So Tak terbilang. follow lah, kena follow selalu kan. Kena follow selalu. Okey. Alright. Ada update bukan bot saja manual pun boleh. Saya supaya pandai. Lagi supaya rembuk saya mampu. Bukan. Tiba-tiba dia tak pasan. Tak pasan. So saya backup je. Lepas yang cerita banyak hadiah lepas. Alhamdulillah. Apa tu hadiah Battle of Trader kita ni? Mana tengok. Amboi Banyaknya dia. Amboi hadiah. Dia ada Tempat pertama? Saya tempat pertama, tempat kedua, tempat ketiga. Betul banyak. Banyak sungguh. Dia. Tempat pertama kita dapat apa Pak? Kita dapat apa sih? Dia tak makan saya. Dia Dia tak makan saya. dia semua hadiah wang tunai tuan-tuan. Hadiah wang tunai. Hadiah cash dan juga dapat Ada piala. cash, dapat piala. Yang penting piala tuan-tuan. Mungkin trader hotel dia orang baik bab cash ni tak ada masalah lah. Jupuk. Yang penting dia punya piala tu. Okey. Ya. Di mana tempat pertama akan mendapat sebanyak 1,200 USD. US dollar. Iaitu kalau convert lah lebih kurang RM5,040.
Hadiah nombor 2 iaitu 800 USD. Iaitu kalau kita convert RM3,360. Oh laju tu. Ringgit laju. Dan tempat ketiga, sampai 3 yang 4 tak ada noh. Banyak 500 USD. Iaitu sebanyak RM2,100. Itu hadiah dia. Beserta trofi. Trofi Itu yang kita nak tu. Trofi tu kan. Orang kata kenang-kenangan. Ni sekarang dah mula dah Q1 lah. Fasa pertama. Ya. Kita MCO pun fasa pertama tak Fasa kurang pertama tak. dekat Selangor ni. Kita tengok tu. Nampak anak panah tu. Tempat pertama, tempat kedua tu ada lah tu. Kita review sikit Review sikit. Ada lah. Tu dah, ini kedudukan top 10. Alhamdulillah. Sekarang pendahulu carta adalah Encik Asmui. Dengan jaya grow sebanyak 317%. Oh, tinggi dahsyat. Seterusnya diikuti rapat oleh Cik Huzairul Anwar. Cik Huzairul Anwar macam Olimpik pula dah. Cik Huzairul Anwar dengan grow sebanyak 277%. Ni latest update lah. Dan tempat ketiga diikuti oleh Cik Fazlan Iswandi sebanyak 259%. Diikuti oleh Cik Tarmizi 256%. Kena sebut lah kesian kan. Power ni. Roni Amit 200. Dah sampai seminggu dah berapa ratus. Sangat dahsyat ni. Betul. Cik Roni Amit 239% ni hotel trader ni. Cik Khurain Rosli 230%. Cik Rosman Abdul 223%. Cik Akmal Topik 220%. Ya. Kita ada peserta wanita Nur Fasihah 216%. Cik Fadil. Jangan ingat wanita tak pernah trading. Betul. 212. Jangan main-main. Okey, jadi saya nak review balik. So kalau tuan-tuan perasan tempat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, tempat kedua sampai tempat ke-10 semua dalam ranking 200%. So tak ada masalah. Mungkin Cik Nur Fazia boleh ganti tempat Cik Huzairul Anwar, mungkin Cik Huzairul boleh ganti tempat Cik Azmulin, mungkin Cik Azmulin boleh maintainkan kedudukan dia. Semua ni boleh berubah. Sebab ni baru seminggu Ustaz. Sebab ni baru seminggu Ustaz. Okey, mungkin Cik Akmal Taufik, Cik Fadil boleh duduk tempat pertama, tak mustahil sebab dia lari tak banyak pun sebenarnya kalau kita tengok. Ya, betul. Ya, dan kita kat sini kita nak highlight jugalah ada seorang peserta yang tertinggal Encik Rashid Sarahuddin katanya dia nombor 7. Encik Rashid tapi atas masalah teknikal apa masalah teknikal tersebut tu okey. So Encik Rashid kami dia di tempat ke-7 di mana insya-Allah. So masalah teknikal yang kita dapati adalah punya kat sini di MQL5 banyak ada numbers of order limitation untuk numbers of order yang open pada satu masa lah. Jadi apabila order yang open tu lebih daripada 100 dia boleh mengakibatkan connection ke MQL5 terputus. Jadi apabila connection terputus live ranking kacau. Kita di-update lah kan. So dia kacau kat live ranking tu. Tak ada masalah. Kami still umum jugalah. Cik Rashid Okay, Cik Rashid jangan patah hati nanti kita akan update. InsyaAllah nanti lepas lagi terkejut nanti dia Cik Rashid kat mana tu dia kan macam tu. Alright, so Alhamdulillah. So tahniah kepada yang menerajui ranking. Tahniah dan kita tengok minggu depan pula macam mana. InsyaAllah. SPF kan naik? SPF kan naik? Okay, saya tak tahulah macam mana. Saya ni susah nak cakap. Kelakar Cipu S yang ada menyamak kat situ. Saya tak mau cakap je. Segan. InsyaAllah rezeki masing-masing. Cuma kena usaha je. Itu saja. Usaha dan tawakal lah. Usaha dan tawakal. Pokoknya usaha, tawakal. Jangan lupa ambil vaksin. Kes nombor tinggi sekarang. So kita pun nak ucapkan takziah kepada Siti Sarah Rasidin iaitu isteri kepada Syuib Sepatu. Mana yang baru kata apa? Dan juga siapa saja yang terkorban akibat COVID ni. Pandemik ni. So berhati-hati. So kami galakkanlah untuk ambil vaksin. Mudah-mudahan kita ada ikhtiar untuk lindung diri sendiri. Ni pesanan sendiri, bukan pesanan penaja. So just untuk awareness. Penting. Kita tak nak, sebab kita tak nak geng-geng kita manusia yang dunia ni power tu korban dengan benda macam tu kan. Jadi so kita kena jagalah, tapi kalau sampai masa tak boleh buat apa juga kan. Tapi kita kena jaga berhati-hati. So kita akan ambil juga ranking jangan risau. Setiap masa kita live kita akan ambil ranking. Alright. Dan juga kami nak pesan kat sini pertandingan ni open setiap masa. Boleh masuk anytime. Okey, jangan malu, jangan segan. Okey. Okey, seterusnya kita ke promosi seterusnya atau ada kontes kontes untuk 16 Ogos sampai ke 10 September belum start lagi 5 hari lagi. Just for it okey, pertandingan ni ada di bawah kelolaan Najmuddin Stranger yang khas untuk Just Forex. Just Forex.
Just Forex. Just Forex. Yang penting dibawa Najmuddin Exchanger Trading kan. Dan ni Najmuddin Exchanger Trading Contest Mana lagi macam sebab kata 4 hari lah. Okey. 4 hari kan. So untuk Najmuddin Exchanger ni kita pertandingan Just Forex ni kita ada tempat 1, 2, ketiga jugalah. Okay, tempat pertama aja RM3,000, tempat kedua RM1,500 dan tempat ketiga RM750. Jadi kalau tuan-tuan berminat untuk menyertainya boleh join ataupun boleh message ke WhatsApp nombor di bawah lah 0192838418. Ya. Ambil handphone, ringan-ringan tangan, tekan je nombor tu. Tanya je macam mana nak join. Nanti dia akan explain A sampai Z. Ya, ini customer support yang terbaik. Ya. Macam efek gaya ni lagi baik. Ya. Ya. Itulah. Itu lagi sangat baik tu. Seterusnya. Alright. Okay. So, kita ada CXM Direct yang di bawah penaungan Najmuddin Exchanger juga. Ya. Ini promosi flat rate iaitu 4.2. Bukan rumah flat Ya, bukan rumah flat. Flat rate maknanya deposit dan deposit flat sama. Withdraw sama je flat rate. So tuan-tuan yang mana berminat dengan flat rate broker depositor untuk LD sahaja 12 Julai sampai 31 Ogos. Maknanya dah mula dah. Betul. Okey. Jangan lupa tekan https cxmsupport.whatsapp.my dekat skrin tu. Tuan-tuan type yang tu nanti dia punya customer support akan layan tuan-tuan. Macam mana nak dapat flat rate tu. Promosi ni bermula daripada 12 Julai sampai ke 31 Ogos. Betul. Apabila dengar Hari Merdeka tu tutup terus. Merdeka tutup. Tak sampai 7 kali tutup. Sekali. Merdeka pump. Aduh. Okay, so rebutlah flat rate tuan-tuan. Sebab bukan senang nak dapat flat rate pada LD tentu. Ini adalah satu promosi yang baik daripada yang nak dibawa dengan Najmuddin Exchanger. Alright. Seterusnya Sifai. Alright. So, majalah Forex Malaysia yang saya kalut-kalut nak sebut tadi tu. Tak sabar tuan-tuan. Tak sabar. Alright. So, kami di majalah Forex Malaysia akan menerbitkan penyiaran setiap hari Sabtu untuk bacaan umum. So, tolong like page kami di majalah Forex Malaysia. Dia orang akan update setiap hari Sabtu. Betul. Betul. Tepat. Okay. Tolong like lah. Ni minta like je pun. Penawar kita minta like je. Like, share. Tak minta banyak pun. Tak minta banyak pun. Alright. www.majalahforexmalaysia.com. Okey, jadi kita akan sambung ke acara seterusnya. Acara macam main Olimpik lah. Okay. Dia kena ikut peredaran masa. Kalau Olimpik ni baik kita. Olimpik dah habis. Alright. Okey, kita akan ke acara seterusnya iaitu acara rasmi kita lah, iaitu analisa pasaran mingguan. Ya. Minggu lepas saya buat seorang sedih saya. Tak apa, minggu ni saya ada sifat Sorry. Tapi sebelum tu pakai tekan like dan share lah untuk page MFM TV online dan juga pergi ke YouTube buat benda sama juga, like dan share. Betul. dan subscribe lah untuk page tu. Betul. MFM TV online. Betul. Alright, seterusnya saya akan buka trading kita comel trading kita ni. Alright, so untuk pengetahuan tuan-tuan, hari ini adalah hari berkaitan dengan analisa. Jadi sesiapa yang para pendengar yang ada sebarang pertanyaan ataupun inginkan sebarang pair untuk kita analisa bersama, boleh tinggalkan di ruangan komen. Komentar. InsyaAllah. Kita akan sama-sama buat lah. Kita akan sama-sama buat, sama-sama MC, sesama profit. Sama profit. MC tak mahu. Minta jauh. Tak jauh, ya Allah. Tak apa, sebut MC tu tau. Tak faham tu. Sebenarnya nak sebut MCO tu. MCO. Okay, siapa nak mula tu? Sifat S boleh? Alhamdulillah. Ya, saya tarik. Tak mau tarik je. Okay, dah keluar. So, sebelum kita buat analisa, kita kena lihat jugalah indeks dolar. Macam mana pergerakan dia. Okay. So, indeks dolar pada minggu lepas, kita jangkakan dia akan merosot sebabkan impulsive down dan juga correction wave ke bawah. Dia buat segitiga, tapi apa daya dia tak buat lower low. Okey, dan dia terus buat higher high. Dan kat sini kita dapat lihat dalam frame kecil ada satu breakout. Okey, breakout kat sini di H4. Apabila berlaku breakout, ada berlaku retracement. Okey. Dan retracement ni sebenarnya kalau kita tengok di time frame kecil H1 kita nampak jelas. Okey. Ini adalah penunjuk dia buat high. So, area sini adalah area high dia. Ini previous high dia, makin rendah. Dan buat higher high dan sebenarnya dia retrace tempat yang dia break sebelum ni lah. Dan ini
Kemudian kat sini tak salah saya ada news apa ya? Betul. Ada news kat sini kat sini kan dekat sini lebih kurang. Ada news NFP ya pada awal bulan 8 awal bulan 8 ya. Minggu lepas lah hari Jumaat. Jadi news positif untuk dolar dan dolar terus jumping ke atas macam sifat Terus mencana naik. ya. So di F15 kita dapat lihat lah macam mana price action tu dia buat. So ini bila berlaku news dia terus naik impulsif dan dia buat correction, dan correction ni sebenarnya dia telah trade test kawasan resistance sebelum ni. Dan apabila selesai berlaku retracement, harga terus mencanak-canak naik ya. Dan di time frame lebih kecil sebenarnya kita dapat beberapa entry point yang cantik lah, disebabkan oleh kita dapat tahu yang news untuk dolar cantik. Jadi kalau tuan-tuan nak trade menggunakan indeks dolar ni, tuan-tuan boleh tanda lah kat sini. So dia buat correction ke bawah kan. Okay, apabila dia buat correction ke bawah, jadi dia berlaku breakout lagi, harga akan naik. Sama juga kat sini. So kat sini kita punya entry point lah kalau kita nak trade indeks dolar. Kita menggunakan indeks dolar, okay. Dia buat high dan kat situ dia buat correction ke bawah, berlaku breakout dan harga makin naik. Sampai sekarang masih lagi naik. Cantik. Dan dia nak naik sampai mana sampai? Kita tengok daily lah. So untuk di daily sebenarnya bagi saya dia sudah sampai ke kawasan betul-betul kawasan resistant ya. Jadi nak kata dia akan naik lagi sebenarnya agak risiko, sebabkan ni kawasan resistor yang kuat. Dia last kali dia test pada bila 13 November 2020, dan yang terbaru dia test ada pada 1 April 2021, dan yang terkini dia test 27 Julai, dan hari ni dia sudah sampai. Jadi sekiranya ada rejection daily, ada candle sell ataupun candle orang kata candle pinball kat ni candle pinball, harga berkemungkinan untuk test balik kawasan support kat bawah ni untuk jadi sell. Sekiranya dia mampu buat breakout ke atas, jadi candle buy, dia akan naik atas macam tu lah. Okay, dia berlaku breakout, insyaAllah kita boleh tengok yang price ni dia akan cuba untuk buat high. So bagi saya berhati-hati, tunggu candle daily close, baru kita akan cuba entry untuk tengoklah macam mana keadaan indeks dolar ni, sama ada dia akan sambung kuat ataupun dia akan melemah. Boleh, cantik sangat. Alright, semuanya saya akan pas ke CPF. Alright, terima kasih CPS untuk indeks dolar tadi. InsyaAllah. So kita buat kalau ada apa-apa request boleh tinggal di ruangan komen. Jika tak ada, kita akan proceed dengan apa yang datang depan mata lah. Kita buat lah. Okay, so bunyi pasrah. Okay, AUD USD. So bila kita tengok sekarang ni, memang kita nampak macam dia buat continuous untuk turun lah kan. Kita tengok kalau saya kali pandang macam tu lah, continue turun, dan dia berada di kawasan support yang agak kuat lah sebenarnya sekarang dan tidak mustahil dia akan cross untuk sini ataupun dia akan rebound balik lah. Sebab kepala saya halang. Oh, sorry. So okay, kita bagi ruang sikit. nampak? Boleh kot, boleh. Okay. So ni nampak satu pattern continuous, di mana dia mungkin akan turun lagi, tetapi sudah sampai tahap kawasan support yang bertindih lah, yang banyak Jadi untuk yang selalu kita akan mulakan pada day lah. Saya akan tengok untuk day. Jauh je punya BTP dah, by limit dah. Ini bila punya tahun ni. Dah bila ni? Ui, lama ya. Ni buang tu mengganggu. Oh, ni bila punya tahun Delete tu sampai delete tu. Banyak tahun ni. Okay. Alright. Signal. Bila sampai tu? Bila sampai? Lama lah. Kat sini atas ni kot. Supaya berpandangan jauh ni. Alright. Okay. So tuan-tuan, untuk di daily, tuan-tuan boleh lihat kita kalau macam untuk saya, kita nak tengok support resistance kan, tuan-tuan kena tukar dia kepada line chart. Okay. Bila line chart untuk daily, tu kita fokuskan kepada kawasan yang sekarang ni. Okay. Sekarang ni bila tuan-tuan lihat, dia sampai ke sini. Sini adalah satu kawasan, kalau kita lihat adalah satu kawasan di mana support yang sebelumnya dia sedang test. Support ini adalah support yang valid, okay? Support yang valid, dan di sini juga ada satu resistance yang valid. Maknanya kekuatan nak turun dengan naik dia tu sama banyak kat sini. Faham tak? Dia nak naik nak turun sama banyak. Baik, ini pun resistance yang valid, sama dia nak naik balik pun boleh jadi. Okay, so dekat situ kita faham, okay, area sini maknanya dia berbelah bagi. Okay, bila berbelah bagi, tuan-tuan, kita kena lihat pada H4. Okey, nampak dia berbelah bagi. Maksudnya berbelah bagi dekat mana? Jadi yang dekat D kita nampak macam kan saya kata candle di D adalah beberapa candle di H4 macam tu kan. So jadi di H4 ni kita boleh katakan kita buat satu
satu garisan yang mudah lah bagi orang faham, yang mudah faham. Jadi saya buat rectangle macam tu. Okay, so di H4 kita nampak support yang sangat cantik di sini, resisten yang sangat cantik, iaitu berada pada sini. Okay, di mana dia sudah 2 kali lekuk. Lekuk-lekuk ni cantik lah tu. Lekuk-lekuk. Melekuk-lekuk. Jadi ini 1, 2 dan support ini pun support yang sangat cantik. Tetapi support ini juga memainkan peranan yang penting. Sebab belum ada lagi yang test. Okay, so kena faham kat situ. Walaupun ini ada beberapa support yang dah dia tengah test, nampak 1, 2, dia kita buatlah point. Bagi tuan-tuan nampak. Okay, kita buat beberapa kali yang dia dah test. 1, 2 dan juga 3. Dia di area sini. Area sini area yang kuat lah sebenarnya kalau kita lihat. Okay, area yang kuat di mana mungkin dia akan pull back ataupun mungkin dia akan test semula yang ni. Ini area yang kuat. Dan di sini kita kena considerkan sebagai support yang sangat-sangat kuat. Okay. Alright. Faham Kita kena tahu dulu area dia. InsyaAllah saya faham. Okay, harap para pendengar faham. Pada faham. Okay, so saya akan buat lagi rectangle ni. So bagi tuan-tuan nampak apa yang saya cakapkan ni kan. Okay, so di sini adalah area yang kuat sebenarnya. Ini berlaku continuous pattern dekat area situ, kita faham. Alright, so tentukan ganda warna kuning. Okay, bila di H4 kita nampak macam ni. Okay, bermaksud di sini dia mungkin tendang nak terjun ke bawah lah mungkin. Dan kemungkinan juga ini tak habis lagi, candle pun belum close lagi. Okay, so pastikan candle close dulu baru buat decision. Alright, so di H1. Okay, di H1 tuan-tuan boleh nampak ini adalah dia sudah lepasi satu tahap di mana kita panggil tahap kawasan support yang agak cantik pada saya lah. Okay, support yang sangat cantik, dia sudah melepasinya. Okay, dalam keadaan candle belum close, kita nak kata dia betul-betul melepasi pun tak pasti sebab candle memang tak close lagi. Alright, so kita tebalkan sikit. Alright, so nampak okay, so sini dia nak kata mungkin dia akan retrace back kan, sebab candle belum close. Okay, so kekuatannya kalau kita tengok dekat sini, dia nak cuba test kawasan support yang di sini. So kita tarik lah, kita tarik. Yang ni pergi ke kawasan sini. Okay, so sini area yang cantik untuk kita buat keputusan. Okay, betul. So kecilkan. Betul. Okay. So di sini kita pun tarik sebab kita nak, kalau ni untuk geng-geng, kalau geng-geng yang mana main swing atau main trader boleh letak kat atas tu. Kalau kata tak macam biasa, macam selalu orang main scalping ke apa kan, letak je lah macam ni. Alright, sebab apa? Ini resisten yang banyak sangat dan ini resisten yang valid yang belum ditest. Maknanya keadaan bila kita tengok macam ni, dia terumbang-ambing. Sini satu kawasan yang high volume di mana dia memerlukan sama ada dia nak return ataupun nak turun. Terumbang ke terambing? Terumbang dan terambing. So kita tukarkan kepada candle. Okay. So candle ni di H1 dia belum close tuan-tuan. Lagi setengah jam. Okay. Kalau candle ini close, bermaksud dia akan turun lah. Itu kalau close dengan merah lah kan. Kalau close dengan merah dia akan turun. Tetapi kalau dia close dengan dia close lepas tu and then candle biru berada di atas ni, maka dia akan test semula. Okay, dia test semula. Test semula ni bukan maksud dia nak naik atas ke apa, tak. Dia akan buat sekali lagi test. Okay, dia akan jadi macam ni keadaannya. Oh, jangan sampai melukis jangan sampai melukis okay, alright. Saya pun dah lama tak pakai yang ni kot. Ini sebab kita lukis sama-sama sambung. Sambung tu pas. Ini bawah yang dekat petak tu. Okay ni. Bukan. Ada PATH. Tu bawah highlighter. Okay. Sorry. Okay, so di sini kalau tuan-tuan tengok apa pattern dia nak cuba bentuk. Sebenarnya kan tuan-tuan, dia nak membentuk double bottom. Okay, double bottom. Dan di sini kalau kita perasan dia membentuk double top yang tak apa nak jadilah. Okay, so keadaan dia di mana? Kemungkinan besar dia akan test ini. Lepas tu dia akan bound balik. Sebab area resisten di atas ni dia belum lagi test. Faham tak? Okay, kemungkinan dia akan turun dan dia akan naik. So di manakah area, macam soalan tu, di manakah area yang paling cantik untuk tuan-tuan nak buy? Tuan-tuan letak buy limit dekat atas sini. Bukan dekat bawah ni tau, dekat atas sini. Jangan layer. Jangan layer, okay? Letak stop loss di bawah. Betul. Tapi kalau candle ni close dengan candle biru, maka tuan-tuan standby, dia akan naik dan dia akan bounce semula lah. Itu je keadaan. Tapi keadaan sekarang berat mengatakan sebab dia still continue. Dan dia insyaAllah mungkin, saya tak pasti, mungkin kemungkinan nampak macam dia boleh break bawah ni. Okay. So tuan-tuan boleh standby buy.
buy limit. Okay, so macam mana nak standby buy limit? Contohnya biar candle ni bergerak sampai touch bawah ni dulu. Bila dia touch bawah ni, dia reject ni, baru tuan-tuan buy kat sini. Jangan dia dekat sini tuan-tuan buy, tak boleh. Tak boleh, takut nanti dia break. Dia break masalah. Tunggu confirm. Yes, confirmation dekat sini. Pastikan candle buy keluar satu baru masuk. Baru masuk. Itu lebih selamat lah kan. Confirmation candle lah. So tak perlu cari side entry kan. tak payah. So itu lebih selamat. Confirmation, tunggu candle buy terbentuk dekat sini. Kat area sini. Kalau tak confirm jangan mengada. Jangan ada. Supaya rembat. Betul. Rembat bayar lah ni. Betul. Okey, nampak kan dekat sini. Tunggu confirm dulu sebenarnya. Dia reject dan confirm baru tuan-tuan buy. Okey. Jangan tuan-tuan bila dia dah reject ni, dia belum reject lagi tuan-tuan dah buy. Bahaya sebenarnya. Sebab sometimes dia boleh break ke bawah. Ingat tak tadi saya ada cakap di H4 dia ada lagi satu kawasan support yang sangat kuat yang menanti dia di bawah ni. Nampak tuan-tuan? Di bawah inilah. Kalau kita lihat di bawah ini kawasan support yang boleh tahan, yang belum dia test lagi, yang mungkin dia akan test. Tapi sebabkan ni area high volume, saya ambil pendahan mana dia akan test dekat sini. Okey. Kita estimate macam tu lah. Dia akan test dan dia akan reject. So tuan-tuan dekat sini macam ni. Dia akan jadi sini. Nampak ni. Dia test. Sebab keadaan dia lebih kurang macam ni lah. Dia test. Lepas tu dia reject. Dia patah balik sikit. Nampak? Dia patah balik sini. Baru tuan-tuan buy. Dia akan naik sampai sini. Sebab apa dia akan naik? Sebab dia membentuk dua bottom. Dia nak terujuh naik. Macam tu lah. Keadaan dia lebih kurang macam tu. InsyaAllah. Alright. InsyaAllah lah. InsyaAllah Kita boleh kata insyaAllah. Okay. So itu sajalah kot. So saya pas dekat sahabat saya insyaAllah. Okey, terima kasih T4F. Okey, jadi saya minta jasa baik tuan-tuan dan puan untuk share lah. Dan sekiranya ada sebarang pertanyaan boleh tinggalkan di ruangan komen. Nak tengok pair apa, insyaAllah T4F boleh belanja. Boleh. Nah, InsyaAllah. Boleh. Boleh minta tak ada boleh je? Boleh. Tak ada salah. Tak ada masalah. Tuan-tuan tinggal je kat ruangan komen tu. Kami diorang ni berbesar hati lah nak analisa sama-sama dengan tuan-tuan. Betul. InsyaAllah. So untuk goal kita dapat lihat kat sini, ni goal kegemaran ramai. Jadi untuk goal bagi saya dia sedang buat big consolidation lah selepas breakout di pada 12 Ogos hari tu 25 Ogos yang point paling tinggi tu 6 Ogos. So kalau kita tengok di time lebih besar, apa yang dia buat sekarang ni price action adalah dia sedang test balik kawasan resistance sebelum ni di daily. Jadi bentuk yang kita dapat lihat kat sini adalah cup and handle. Okay? Apabila berlaku cup and handle di time lebih besar dan kita tambah pula dengan confirmation yang harga sedang buat correction wave ke bawah dan kita nampak ada dia buat higher high di sebelah kanan, sebelah kiri dan belah kiri ni ini high sebelum ni dan ini lagi higher high. Ini biasanya price action dia kata saya dah nak naik lagi. Cuma nak sampai bila dia nak naik kita tak pasti. Dan kalau ikutkan di time frame lebih besar di daily, ini pembentukan yang kita nampak lah. Dia buat bentuk macam pennant macam ni, bullish pennant, jadi dia boleh jadi buy lagi. So minggu lepas kita tak rasa baik sebabkan oleh news dollar yang kuat. Jadi dan ditambah juga dengan news orang ada penjualan emas secara besar-besaran Jadi dia harga dia sampai ke kawasan support dan pada hari Isnin dia dah recover balik sampai ke 1733. Okey. Dia cover kejap dia turun sampai ke kawasan support tu 1678 dan dia naik balik dalam 45% itu sampai ke 31 okey. Dia naik kat situ dan harga bagi di time frame lebih kecil kita dapat lihat harga sedang sideways. So harga sedang sideways mungkin dia akan ambil masa lama lah untuk buat pergerakan secara impulsif. Dan apa yang kita dapat lihat ni di bawah ni ada satu rejection yang kuat. Dahsyat. Shadow dia memang panjang, dia cucuk je kan. DH4. Siapa yang buy kat atas ni lupa letak stop loss, biar dia Habis lebur. Sekali pergi Alhamdulillah, syukur. Tengok sekali pergi lepas tu dia balas balik. Okey, dia balas balik dan dia turun semakin turun. Perbezaan dia akan cuba untuk saya tak pandai predict goal sebab dia pergerakan yang kuat Cuma untuk goal ni saya rasa dia boleh test balik ke kawasan bawah, dia buat double bottom untuk dia naik semula lah. Dan sekiranya dia buat double bottom, tuan-tuan boleh lihat kat area-area bawah ni, biasanya dia akan cuba, tuan-tuan boleh tengok kat sini dia akan buat sebelah kiri dia tu, dia akan buat engulfing lah sini, kat sini area di sini. Dan sekiranya ada engulfing, tuan-tuan boleh terus buy okay. Sebabkan oleh ini dalam menunjukkan ada reject di kawasan support dan kita kena stick dengan kita punya trading plan lah. So apabila kita trade dengan candle engulfing, kita kena letak stop loss kita dalam beberapa pip di bawah shadow.
supaya kalau dia walaupun dia kalau katakan spread ataupun dia kena henjutan gol tu, sebelum dia naik balik kita dapat cover loss kita lah. Itu Sifan. Betul. Jadi menurut saya gol makin lama dia akan makin naik, dan pada di daily kita dapat lihat dia baru test dah reject di kawasan resistance sorry kawasan support kat bawah tu. So di time frame lebih kecil kita tengok confirmation. Cuma di H4 saya tak nampak lagi pattern yang terbentuk. Mungkin dia nak pattern naik ataupun dia nak sambung pattern penurunan. Kita tak nampak lagi sebarang pattern di time frame lebih besar lah. Cuma di time frame lebih kecil kita mungkin dapat tanda sedikit trend line lah. So macam tu lah pergerakan dia. Di H1 macam tu dia resistant, dia sedang main correction ke bawah, dan mungkin juga dia akan break ke bawah kejap sebelum naik ke atas lah untuk dia test kawasan bawah ni. Jadi bagi saya valid untuk buy kawasan bawah. Sekiranya harga sudah sampai ke sini ada rejection, boleh terus entry untuk gold. Dan di time frame lebih kecil M15 kita dapat kita skodeng lah dulu M15 macam mana. So apabila dia naik, dia naik, dia buat pergerakan yang sendu lah. Dia buat pergerakan macam ni. Dan sekiranya buat pergerakan macam ni, kita kena berhati-hati sebabkan ini adalah bentuk correction wave ke bawah. Sekiranya kita tak sell kat atas ni agak merisaukan sebab ini correction wave ke bawah biasanya pasif naik ke atas. So di time frame lebih kecil dia akan naik ke atas. Jadi untuk entry yang selamat, biasanya kita akan tunggu breakout dia touch atas dengan shadow, baru kita akan letak buy dan kita target ke kawasan resistance yang sebelum ni, mungkin di atas ni lah, di time frame lebih kecil so ni benda ni bagi saya boleh test balik kat sini ataupun paling dekat tambah balik jauh 1760 pun boleh. Seterusnya kalau target TP kedua kita adalah 1800 lah kot. Itu nombor yang cantik lah untuk gold dia naik. Dan sekiranya tuan-tuan nampak harga dia reject ke bawah, macam biasa SOP kita, dia breakout ke bawah, kalau dia retest balik, kita akan cuba letak sell limit ke atas ni balik lah. Kalau dia kena tu alhamdulillah, kalau tak kena tak apalah, mesti jaga price action untuk turun lagi kuat. Jadi ini pesanan saya lah untuk gold. Boleh Sifan? Boleh, gue kena banyak sabar sikit. Right. So saya akan pass ke Sifan. Alright. So ada apa-apa komen, apa-apa yang nak ditanyakan? Sekarang tak ada, jangan tanya buat Sifan. So insyaAllah kita akan buat paper tu dah. Yang lama ni. Okey, kita buat GU lah. Memang peminat GU. Ya, betul. Saya peminat GU. Tapi GU ni bukan orang dah. Pemilih GU pun memilih. Ya. GU kena cari orang dah. Okey. So, ni GU Alright. Bila kita tengok ni H1, kita kena tengok dia dulu. Bila tuan-tuan kena tengok dulu. Okey. Bila keadaan jadi macam ni, apa tuan-tuan nampak? Okey. Tuan-tuan nampak pattern penurunan ke kenaikan? Penurunan kan? Sebab apa tuan-tuan nampak pattern penurunan? Sebab kalau kita tarik di day ni benda yang jauh ni kan, day ni, tuan-tuan boleh tarik satu trend line. Ni trend line panjang ni, trend line cerita trend line ni. Okay, kita ambil trend line contoh ni, tuan-tuan. Alright, tak apa, saya pasal dulu. Okay, so ini tuan-tuan boleh tarik satu trend line dekat sini, dan di mana dia akan test balik. Tak semestinya dia test trend line, tetapi dia akan test balik ke kawasan yang high volume. High volume area, okay? So high volume area. High volume area adalah di area sini. Tuan-tuan perasan di area sini. Alright? Okay, so bila kita tengok di day ni, okay, dia dah turun banyak. And then dia sudah test. Bila dia sudah test, maka dia akan turun. Memang dia akan turun. Maksudnya dolar akan kuat lah ni. Ya, dia dolar akan kuat. Ya, betul sifat. Dia akan turun. Memang dia akan turun. Dia akan turun ke mana tuan-tuan? Bila turun ke mana, tuan-tuan kena tukar pada line chart. Sebab saya memang pemakai line chart lah. Okay? Bukan pemakai guna-guna, pemakai line chart. Jangan pakai lain macam lagi kan. Okay. Pakai tangkai yang mampu. Jangan tuan-tuan. Benda-benda syirik tu khurafat jauhkanlah daripada kita. Jadi bila kita tengok, kita faham. Okay, dia akan turun. Dia akan turun ke mana tuan-tuan? Yang pertama tuan-tuan kena tahu, di sini dia pernah test. Pernah test. Di sini pun pernah sampai. Di sini pun pernah sampai. Dan mana belum pernah sampai? Di sini. Yang pertama lekuk dia buat. So tuan-tuan faham kan? Itu support lah. Kalau tuan-tuan nak belajar support, nanti bila kita boleh ajak support resistant. Alright. So di sini, di D yang sangat kuat. Okay? So di sini. So kalau untuk trader swing ataupun trading intraday, tuan-tuan dah boleh
dah boleh cari signal lah sebenarnya, signal sell tu. Okay, sebab insyaAllah dia akan turun dan still buat continue untuk turun. Okay, insyaAllah lah kan. Kita bukan Tuhan, tapi kita yakinlah benda tu akan turun, insyaAllah. Okay, so dia akan turun sampai situ. Itu untuk trader yang swing ataupun intraday. Okay, saya nak fokus pada scalping trader. So DH4, tuan-tuan lihat DH4, di mana kalau kita tengok DH4 kita besar kembangkan dia. So ada tak kawasan yang belum lagi ditest support, yang belum ditest support yang paling hampir. Kita kena kecilkan. Sebab untuk trader scalping ni kita kena kecilkan DH4. So di mana yang belum test? Dia turun-turun. Yang pertama yang belum test adalah kita tenaraikan di sini. 1. Okay, kita kena levelkan. Nombor 2, sini. Keluar lah. Tak keluar pula. Kan? Sini. Dia malu tuan-tuan. Okey, nombor 2 di sini. Okey. Adakah dia akan naik? Adakah dia akan naik tetapi setelah dia touch kawasan support. Kena faham. Sebab apa? Sebab dia sudah break trend line dan dia sudah test kawasan ini. Dan test dia 2 kali. Bila test 2 kali maka dia akan menjunam. InsyaAllah. Bismillah azza wa jalla. Dia macam apa benda tu? Apa benda ni? Baru puji sikit. Jangan puji. Okay, so ada nasib kurang saya tuan-tuan So nampak tuan-tuan So dia ada 2. Okay, so bila dia beratur 2 kali, test 2 kali maka dia akan turun. Okay, itu di D. Okay, DH4. So tuan-tuan insya-Allah. Okay. Panjang insya-Allah dah. Panjang insya-Allah. So tuan-tuan kena cari saya cari sekejap. Okay, ni dia. So insya-Allah tuan-tuan untuk trader yang main untuk scalping pun tak ada masalah, boleh sell dan tuan-tuan boleh letak buat break even TP1 di sini. Okay. Ini saya buang dulu. Stop loss kat mana sampai? Stop loss lagi kita tunjuk. Di H1. Okay. So ni pergerakan dia sampai kan. So jadi boleh tarik sampai ke situ. InsyaAllah dia akan turun sampai situ. So di H1 kita lihat dengan lebih jelas maka tepatlah insyaAllah dia akan sampai ke sini dahulu. Sini tuan-tuan letak BE. Sini BE. Saya tulis sikit. Lama tak menulis lah. Geram pula. BE. So kita bola warna apa pun tak apa. Warna ni pun boleh. Kita besarkan sikit font dia. 24. Okay. So riak sikit. Tuan-tuan letak BE sini. Sini tuan-tuan letak TP. Alright. So sini letak TP. Okay, nampak Tamak lah, atas cukup dah. Cukup, okay. So, tuan-tuan macam mana tuan-tuan nak letak dia punya, orang kata apa? Stop loss kan. Tuan-tuan nak letak stop loss kat mana? Okay, ni boleh entry insyaAllah. Okay, macam mana nak letak stop loss dia? Stop loss dia kita letak kawasan resisten yang paling dekat. Okay. Kita letak atas sikit pada kawasan resisten tu. Kita buat row macam ni lah. Lagi cantik. Sekejap tuan-tuan saya cari. Arrow spring horizontal. Okay, so tuan-tuan nak letak kat mana? Kita ambil CP je, tak payah teruk. Kita ambil CP, nampak dah? Ni resisten yang paling hampir dengan dia. Kita ambil sikit atas ni. Nampak? Atas ni nampak? Macam tu je. Okay, nampak kawasan resisten ni kan? Resisten yang kuat, ambil resisten yang atas sikit. So, macam tu. Alright. Ni kawasan dia, tuan-tuan boleh letak stop loss. Nak tulis sikit. So, stop loss area sini, okay? Stop loss. Kecil kalau kita kena stop loss pun tak rugi mana. Tak rugi banyak pun. Right? Okay. So, stop loss di sini. Sebab apa kita letak situ? Sebab tuan-tuan kena faham. Kawasan pertama, resisten kedua. Kita letak di resisten kedua. Resisten pertama kadang-kadang untuk dia test sahaja. Okay? Tuan-tuan letak atas sikit pada resisten tu. Lagi comel. Atas sikit. Lagi tinggi. Makin tinggi. Okay. Tu cerita dia. Lagi mana jangan sampai atas ni lah. Okay. InsyaAllah lah tuan-tuan. InsyaAllah. Dia mungkin akan naik sekejap untuk test kawasan ni tu. Dia akan turun balik. InsyaAllah. So, untuk scalping trader, tuan-tuan boleh standby untuk berapa ratio untuk sell. Ratio kita kena buat inilah, short position lah. Short position lah, betul. So, di sini tak ada masalah tuan-tuan, kita buat. So, ratio kita Allah. Dan lagi bagi current price kan. Okay. So, sini juga lah. Samakan dia 30 pip. Atas kena sama. Okay. 33 pip stop loss, TP dalam 100 pip lah. Ya, cantik tuan-tuan. Alright. 3.2 ratio. Ini ratio dia. Okay. InsyaAllah tuan-tuan. Okay.
Okay, kalau dia patah balik, jangan marah saya. InsyaAllah. Penin pala supaya jawab. Penin nak jawab. Okay, so itulah yang kita boleh bagi tahu lah. Okay, baik. Terima kasih T4F. Seterusnya saya akan sambung buat analisa pair Euro USD kot lah. Tapi student tu kita nak promote sikit lah sebenarnya. Betul. Okay, kita nak promote juga yang kita ada bawa broker baru itu Efek Giant. So Efek Giant ni tuan-tuan boleh message ruangan komen ataupun PM e-book semua tu. InsyaAllah customer support dia akan jawab juga. Betul. So kat situ kita ada lebihan broker Efek Giant ni, kita bagi deposit bonus 60%. Tuan boleh cerita sikit je lah. Okay, so untuk Efek Giant, kita ada bonus 60% support floating tuan-tuan, bukan support ni saja, support floating. Kerana ramai-ramai trader saya tahu banyak yang mencari support floating. So di Efek Giant kita ada bonus 60% support floating, tapi di Econsen tak ada lah ya. Bukan Econsen lah. Okay, kalau nak comel buka Econsen, CN spread best. Cantik. Alright. So tuan-tuan jangan malu segan, tekan je di ruangan link tu, terus akan sampai kepada customer support Efek Giant, insyaAllah. Nombor yang tertera ni 0195903767. Alright, so dia akan terus guide tuan-tuan A sampai Z. Customer support dia handsome tu, jangan main. A sampai Z ulang. Alright. Okay, kita seterusnya kita sambung ke analisa pair seterusnya, iaitu Euro USD. Currency Euro USD. So pair Euro USD, kita cuba lihat di daily apa yang terjadi. So pada minggu lepas kita jangkakan dia cuba untuk naik, tapi ada berlaku rejection yang kuat, masih jadi bearish. Jadi hari ini bagi saya dia sudah sampai ke kawasan-kawasan yang kita patutnya siapa yang sell pada tempoh hari untuk ambil TP. So disebabkan oleh kat sini kita cuba nak tanda sedikit. Okey, kat sini adalah kawasan support yang sebelum ni. Dan sekiranya kalau nak entry balik bagi untuk sell, bagi saya pastikan dia break kawasan support di daily ni. Sebab daily biasanya support yang sangat kuat. So sekiranya kat sini ada candle buy engulfing, tuan-tuan boleh terus entry entry buy, sebab ini kawasan support yang kuat. Cuma kita dari segi action di time frame besar kita tak nampak lagi. Okey, kalau saya tunggu dia break ke bawah. Okey, tunggu dia break ke bawah baru kita akan cuba untuk cari entry apa sampai entry buy. Sell. Ke bawah kita kena cuba break cari sell dulu. So kita target kalau cari jadi sell, kita boleh dapat mungkin ke dalam area sini lah, dia akan sampai ataupun 161 lah, insyaAllah. Sebab ini kawasan support yang masih belum test lagi lah kalau dia nak sampai ke bawah. Cuma kita tak nampak lagi price action. Secara jujurnya price action di daily masih bearish. Jadi time frame lebih kecil, elok kita fokus setup sell. So macam mana kita nak entry setup sell sebenarnya? Kita kena tengok di candle di daily pada minggu lepas. Kiranya dia ini lebih pada scalping punya teknik lah. Saya belajar daripada seorang master dari Terengganu Dia pun mengajar XFS juga kot. So apabila price dia gerak ke atas sikit dan kita tengok trend bearish, kita letak entry kita pending order sell stop ke bawah ni, di bawah shadow yang candle daily sebelum ni. Apabila harga bergerak dalam 50 ke 10 pip boleh close lah, sebabkan kita faham yang harga masih downtrend. Kita ride the trend. Ini trend teknik yang ride the trend. So di time frame H4 supaya nampak gaya-gaya nak sell, tak nampak belum tapi dari segi pemahaman dominant candle kita dia akan turun kan. Sudah break lah. Dominant candle kita sudah break dan entry sell tu sudah ada. Kalau tuan-tuan trade menggunakan dominant candle, insyaAllah boleh entry. Belum lagi lagi sejam baru kita boleh entry, sebabkan oleh ni H4 nya candle pastikan dia close. Cuba cari time frame dia 15 ni. So ni kalau kita zoom lagi di H1, kita nampak kat sini price dia buat lower low masih dia tak nampak swing naik lagi. So scalping dah cukup kot, boleh buat dia juga lah. Dan di F15 ni nampak rejection kan, harga untuk naik tapi dia reject, harga nak naik dia reject. Jadi ada kemungkinan juga nak sambung drop disebabkan oleh kalau F15 kita dapat lihat kat sini hati-hatilah, sebab ni kawasan dah sampai bawah dah sebenarnya. Saya pun tak mahu ambil risiko banyak sangat. Cuma kalau nak sell tu kita kena letak stop loss kat atas kotak sikit je. Sebab apa? Mari kita lukis. So ini adalah lower low sebelum ni, dan ini lower low sebelum ni dia naik, dia test, dan ini adalah
lower low yang terbaru, okey. Dan ini kita dapat lihat beberapa candle F15 yang reject. Candle shadow yang panjang, okey. Biasanya ini menunjukkan price ready untuk lagi turun. Jadi sell limit bagi saya valid lah di kawasan atas ni. Okey, stop loss kita di atas ni sikit lah. Okey, tunggu je dia keluar sell signal itu dengan menggunakan candle pin bar ataupun engulfing gap area sini, baru kita akan sambung entry. So dari segi price action kita nampak sedikit volatility. Nak ambil risiko boleh, tapi kita ambil sikit je lah. Alright. Dan kalau kita nak ambil stop position kita okay. Kita akan buat kat sini lah. Stop loss kita kat situ, okay. Alright. Okay, target 100% kat situ dah cukup. Stop loss 3 pip. Betul kan CFF? Oh, 15 minit tu. Sikit tu. 15 minit. Betul ya? Jadi 15 minit pip ni dah scalpingnya punya teknik lah. Scalpingnya punya signal. Jadi tuan-tuan boleh follow kalau tuan-tuan rasa sesuai lah. 3 pip, 6 pip TP. Jadi ya. Ini scalping kalau nak lagi selamat, trade di H1 lah. Sebab kita nampak dia lagi jauh dia turun lah. Sebabkan oleh bentukan downtrend trend semasa downtrend, cuma kita kena hati-hati lah dalam trading. Baik. Betul. Tepat. Okey, cantik. Okey, CFF dah sambung. Boleh juga. Sebelum tu ada pesanan menajar ke apa tu? Bagi pula saya dah habis hadiah ni. Alright. Okey tuan-tuan. Jadi untuk sedikit info di FX Giant, selain kita sediakan bonus 60% support floating, selain kita sediakan e-book percuma, kita juga ada bantuan signal. Bantuan signal so apa-apa pun tekan je nombor telefon tu, link di ruangan tu. Tuan-tuan akan direct ke customer support. Dia akan guide A to Z. Sama ada e-book ke, signal ke, tuan-tuan boleh live chat dengan customer support kita. Spotting 0195903767. Ya. Just ambil handphone, ringankan tangan, tekan saja. Jangan malu, jangan segan, bertanya. Bertanya tidak sesat jalan ya tuan-tuan. Dan lagi kita Cik Man. Alright, so tuan-tuan, broker FX Giant 60% bonus support floating. And then free kita ada free lah, ebook, kalau perlu free bawah signal. Dan jumlah changer ni free signal, free ebook. Banyak benefit dia. Isian account dia mantap. Mantap coy. Kemeh. So macam mana? Kita di ujung rancangan kot. Itulah, rasanya di ujung rancangan dah tu. Jadi kita nak pesan jugalah kepada para pendengar yang sudi bersama kita ni sampai ke saat-saat akhir ni. Betul. Pada hari ni untuk beringan-ingankan tangan, tekan button like dan subscribe di YouTube MFM TV Online InsyaAllah, dan juga like dan share lah page MFM TV Online ni. Semoga dia memberi manfaat kepada kita semua, trader-trader semua lah, insyaAllah. So konten-konten yang kita sebutkan tadi tu, pakat-pakat lah ambil peluang tuan-tuan, ambil peluang sebab orang kata apa, dan Malaysia ni berbesar hati nak beri award, reward kepada siapa yang menang tu. So fight. So fight. Battle of Trader. Alright. Jadi CFF kita sampai di sini saja CFF. Betul. Kita jumpa lagi pada esok hari di rancangan Sembang Trader. Gari. Sembang ni Gari. merapu apa ni? Sembang Gari. Ni merapu apa ni? Hantau lagi tanya aku. Okey. Naya Pak Karim. Mantoi Pak Bu. Okey. So ada. Macam mana tu? Anak-anak karaoke ke apa? Macam mana? Proceed ke apa? Tak apa, kita proceed lah. Okey. Okey, so kita di penghujung rancangan yang baik daripada Allah Subhanahu taala, segala kelemahan kekurangan daripada kami berdua, kami mohon ampun. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi esok. InsyaAllah. Jumpa lagi esok.